Sekilas bicara tentang demokrasi berperlembagaan pasca Kesultanan Melayu. Assalamualaikum semua dan selamat datang kembali ke saluran YouTube Raja Nala. Negeri-negeri Melayu dahulu aman makmur, kekal berdaulat dan diperintah oleh Kesultanan atau Raja-Raja Melayu serta pembesar-pembesar negeri. Setiap negeri ada mempunyai undang-undang tubuh sendiri dan diguna pakai sehinggalah zaman penjajahan membawa kepada perubahan sistem pentadbiran negeri dan sistem pemerintahan beraja di tanah Melayu. Apakah yang berlaku kepada sistem pemerintahan beraja apabila penjajah memperkenalkan sistem pentadbiran mereka? Tonton video ini sampai habis dan sebelum itu tekan butang subscribe jika belum dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video menarik terkini dari kami. Sejarah menceritakan negeri-negeri di tanah Melayu dijajah kuasa asing seperti Portugis, Belanda dan British. Dalam era penjajahan British pada tahun 1867, Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat ditubuhkan berikutan perpindahan pentadbiran negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka dari Syarikat Hindia Timur Inggeris ke pejabat kolonial. Pada tahun 1896, negeri-negeri Melayu iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan membentuk gabungan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pada tahun 1909, Majlis Mesyuarat Persekutuan bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dibentuk dengan pemusatan kuasa perundangan mengikut asas-asas Parlimen. Pada tahun 1946, sebuah majlis penasihat dibentuk dan dianggotai oleh 13 orang ahli mewakili negeri-negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. British cuba menyatukan ketiga-tiga sistem pentadbiran iaitu Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri Selat melalui Rancangan Kesatuan Melaya iaitu lebih dikenali sebagai Malayan Union. Malayan Union ditentang hebat terutama oleh Raja-Raja Melayu, Undang yang 4 dan orang-orang Melayu yang dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar yang dipertua UMNO ketika itu kerana diyakini akan menggugat kedaulatan Raja-Raja Melayu. Penentangan terhadap Malayan Union menghasilkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah demokrasi berperlembagaan dan berparlimen? Definisi demokrasi mengikut Kamus Dewan adalah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya, pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan, unit politik atau sosial yang pada dasarnya dikuasai oleh semua anggotanya, keadaan sosial tanpa perbezaan keistimewaan kelas. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berperlembagaan dan berparlimen di bawah pentadbiran raja dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Parlimen ialah institusi perundangan tertinggi di dalam negara yang menggubal undang-undang. Parlimen Malaysia terdiri dari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara pula mempunyai ahli yang mewakili Dewan Undangan Negeri dan ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dewan Rakyat dianggotai ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun. Parti yang memperoleh kerusi majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Persidangan Dewan Rakyat telah dirasmikan buat pertama kalinya pada 11 September 1959. Sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Ini bermakna negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing seperti kewangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang ditadbir oleh Kerajaan Pusat. Selain itu ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa. Sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, maka diperuntukkan oleh perlembagaan institusi yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja. Baginda diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan
pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Baginda adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara. Baginda akan menjalankan tugas-tugas di bawah perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Raja-raja pula menjadi ketua negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri-Menteri Besar atau Ketua-Ketua Menteri. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Parlimen juga menjadi forum untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan kepentingan orang ramai. Dewan Undangan Negeri di Malaysia ialah badan perundangan tertinggi peringkat negeri di Malaysia. Ia terdiri daripada ketua negeri iaitu Sultan Raja Undang yang berempat, yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertua Negeri, seorang pengerusi dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ini terdiri daripada orang yang dilantik mengikut undang-undang negeri masing-masing. Ketua negeri akan mengadakan persidangan dari semasa ke semasa dan akan mengetuai persidangan tersebut. Ketua negeri boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri akan dikekalkan selama 5 tahun sekiranya tidak dibubarkan dalam jangka masa tersebut. Setelah dibubarkan, pilihan raya umum mesti diadakan dalam jangka masa 60 hari dari tarikh pembubaran. Bilakah pilihan raya yang pertama diadakan di Tanah Melayu? Majlis Perundangan Persekutuan yang ditubuhkan di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibubarkan untuk membolehkan kerajaan mengadakan pilihan raya umum buat pertama kalinya bagi memilih ahli-ahli untuk mewakili rakyat di Majlis Perundangan Persekutuan. Dalam pilihan raya umum pada Julai 1955, Parti Perikatan iaitu gabungan UMNO, MCA dan MIC berjaya memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang telah dipertandingkan. Tuanku Abdul Rahman Putra dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dan beliau membentuk Kabinet atau Jemaah Menteri pertama Tanah Melayu. Perlembagaan Tanah Melayu telah digubal oleh Badan Bebas, terdiri daripada pakar undang-undang beberapa buah negara Commonwealth yang diketuai oleh Lord Reid. Perlembagaan ini diterima sebulat suara oleh Majlis Perundangan Persekutuan dengan sistem demokrasi berparlimen yang berpandukan model Westminster. Tuanku Abdul Rahman Putra dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama dengan jemaah menteri seramai 12 orang. Pada 31 Ogos 1957, pengisytiharan kemerdekaan diadakan di Stadium Merdeka. Sidang Parlimen selepas merdeka, bermulanya demokrasi berparlimen. Pada tahun 1959, satu pilihan raya umum diadakan. Selaras itu, sistem Parlimen dua Dewan yang mengandungi institusi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Sidang Parlimen yang pertama diadakan pada 11 September 1959 di Dewan Tengku Abdul Rahman Ampang. Persidangan ini melibatkan Dewan Rakyat dengan 104 ahli yang dipilih dengan Dewan Negara yang mengandungi 38 orang ahli yang dilantik. Demokrasi berperlembagaan di Tanah Melayu sudah tentu dipengaruhi oleh British yang menjajah Tanah Melayu. Di bawah undang-undang yang diperkenalkan, pentadbiran negeri tidak lagi diuruskan oleh negeri mengikut cara lama pentadbiran Kesultanan Melayu. Sekarang pentadbiran negeri dan negara telah diuruskan oleh Parlimen dan DUN. Walaupun demikian, Yang di-Pertuan Agong masih menjadi tunjang pemerintahan demokrasi di Malaysia selain tugas yang baginda dan raja-raja negeri jalankan mengikut perlembagaan. Manakala jawatan pembesar-pembesar negeri juga tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan perlembagaan yang telah dipersetujui bersama.